الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, staf-staf, muslimi muslimat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan sebanyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah dalam banyak-banyak cara, salah satunya kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap perkara dalam hidup kita, lebih-lebih lagi kalau Allah berikan kita nikmat, kita sebut alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita, permudahkan kita untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyukuran kita lebih lagi pada malam ini, tuan-tuan, kerana Allah masih memilih kita untuk kita jejakkan kaki kita di tempat yang sangat mulia ini, yang kita panggil rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rumah, kita kata rumah Allah ni bukan tempat Allah duduk, tuan-tuan, tapi rumah Allah, rumah yang disandarkan kepada nama Allah, bermakna rumah ni adalah rumah yang mulia. Begitu jugalah kalau kita sebut Saifullah, pedang Allah. Khalid ibn Walid digelar sebagai Saifullah, pedang Allah. Maknanya pedang itu disandarkan kepada nama Allah, sangat istimewa. Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan-bulan haram, maknanya bulan yang sangat istimewa. Baitullahil Haram, rumah Allah di tanah suci Makkah, maknanya rumah yang sangat mulia. Alhamdulillah, sedar ataupun tidak, tuan-tuan, kita, Allah Ta'ala masih pilih kita untuk kita sampai ke rumah Allah pada malam ini. Dan kita doakan, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan nikmat
Kita datang ke rumah Allah ini sampai kita mati, tuan-tuan, sampai mati. Selagi mana tak mati, selagi itulah kita datang ke masjid. Selagi mana tak mati, selagi mana tak sakit, selagi mana tak lumpuh sebagai contoh, selagi itulah kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan Allah lah, malam ni kalau nak ikutkan tak terfikir kuliah malam ni. Sepatutnya Ustaz Adli. Tapi hidup kita ni, tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir, kita tak boleh nak lari daripada ketentuan Allah. Kita manusia hanya mampu merancang. Kita manusia hanya mampu plan sahaja. Tapi yang menentukan Allah Ta'ala. Berapa banyak di kalangan kita plan nak buat A, tapi Allah tak bagi A, Allah bagi B. Berapa ramai di kalangan kita plan, rancang nak buat B, tapi Allah tak bagi B, Allah bagi C. Begitu jugalah apa yang berlaku pada malam ni, tuan-tuan. Semuanya dengan ketentuan Allah, Allah Ta'ala yang menyusun segala-galanya. Jadi tuan-tuan, kesempatan peluang bertemu dengan tuan-tuan pada malam ni, biasanya bertemu, kadang-kadang bertemu kat depan ni. Kalau bertemu kat depan ni tak boleh nak bercakap. Jadi kena ubah sekali-sekala posisi kan. Okey. Ana nak berkongsi bermula malam ni, tuan-tuan, dan sambungan kuliah-kuliah Ana selepas ni. Mungkin Ana kena ganti lagi ustaz-ustaz yang last minute tak dapat hadir. Ana akan mula malam ni baca satu buku kecil. Orang Arab panggil kutaib. Kalau buku besar, kitab. Kalau buku kecil, kutaib. Ni kutaib lah lebih kurang ni. Buku kecil yang bertajuk Adab-adab di Media Sosial. Buku ni sangat-sangat menarik, tuan-tuan. Kitab-kitab hadis, kitab tasawuf. Semalam tasawuf, semalam kitab hikam. Tu kita bagi kepada tok-tok guru kita lah. Adapun kita yang bawah-bawah anak-anak murid ni, kita kongsi kitab kutaib kontemporari ni, kita kata semasa, yang sangat-sangat dekat dengan tuan-tuan rasanya. Buku ni sangat dekat dengan kita. Sebab kita semua ada WhatsApp, kita semua ada Facebook, kebanyakan kita ada Twitter, ada IG, Instagram, Telegram dan sebagainya. Jadi buku ni akan mengajak kita supaya berhati-hati, tuan-tuan, insya-Allah. Cuma sebelum anda masuk mukadimah buku ni, tuan-tuan, nak berkongsi juga dengan tuan-tuan sebagai permulaan lah. Salah satu kitab yang sangat masyhur dalam masyarakat kita, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin, yang dikarang oleh Syekh Abu Laits As-Samarqandi. Kitab tasawuf lah, tuan-tuan. Ana baca satu kitab ni, bila tengok tu ada satu benda yang besar nak share dengan tuan-tuan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia sebut 3 keuntungan besar dalam hidup kita. 3 keuntungan besar dalam hidup kita. Dan kita harap sangat-sangat, tuan-tuan, kita dapat 3 ni. 3 benda ni kita dapat dalam hidup kita. Kalau tak dapat, Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Yang pertama sekali, keuntungan yang pertama sekali, kita hidup kat dunia dalam keadaan kita mentaati perintah Allah. Ini satu keuntungan, tuan-tuan. Dan betapa malang dan betapa ruginya orang yang hidup kat dunia, dia tidak mentaati perintah Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kita alhamdulillah, kita ada dah. Kita orang Islam sekarang ini, kita masih lagi beriman pada Allah. Mudah-mudahan itulah keuntungan kita sekarang ini. Hidup tidak akan lari daripada mentaati perintah Allah. Tadi pun, tuan-tuan, kita sama-sama semayang solat fardu maghrib berjemaah. Kita telah menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kita telah menunaikan sebahagian daripada perintah Allah. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita nak sambung pula tanggungjawab kita
untuk kita sama-sama melaksanakan solat Isyak secara berjemaah, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Itu yang pertama sekali, keuntungan. Keuntungan di dunia, kita hidup dalam keadaan taat perintah Allah. Kita tak nak benda lain. Kalau ada benda lain, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Keuntungan yang kedua disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita mati dalam keadaan kita mengucap kalimah syahadah, ataupun kita mati atas dasar kalimah syahadah, kita mati dalam keadaan Islam. Ini pun yang kita nak, tuan-tuan. Kita tak nak mati selain daripada Islam. Sebagaimana khatib setiap hari Jumaat, kalau kita tak tidur biasa orang tidur, mula-mula khatib bagi salam tu dah mengantuk lah, tuan-tuan. Allah, cabaran hari Jumaat. Khatib selalu pesan hari Jumaat, kita biasa dengar ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Setiap minggu khatib setiap hari Jumaat pesan pada kita, jangan mati kecuali Islam. Kecuali atas dasar Islam sahaja. Kecuali dalam keadaan kita beragama Islam. Kecuali dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Kita tak nak mati dalam agama Hindu. Kita tak nak mati dalam agama yang syirik. Kita tak nak mati dalam agama Kristian, Yahudi, na'udzubillah min zalik. Kita nak mati dalam keadaan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni keuntungan yang kedua. Kita nak ni, tuan-tuan. Yang pertama pun kita nak kita hidup dalam keadaan taat perintah Allah. Yang kedua pun kita nak juga kita mati dalam keadaan kita menyembah Allah, ataupun kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, akhirat besok kita nak dapat berita yang mana kita adalah ahli syurga. Ini keuntungan yang ketiga, keuntungan yang kemuncak. Kita nak akhirat besok, tuan-tuan, mudah-mudahan di pada mahsyar besok kita dapat berita, wahai si fulan bin si fulan, engkau ahli syurga. Allahu Akbar. Itu yang kita selalu minta tu, tuan-tuan, dalam doa. Doa yang paling banyak Nabi baca, tuan-tuan. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tu doa paling banyak Nabi baca, menjadi kesimpulan segala doa. Kalau ada imam baca doa ni saja, tuan-tuan, tuan-tuan jangan marah. Anak tak berani nak buat setakat ni, takut tuan-tuan marah. Doa ni doa ringkas padat, dia menyimpulkan segala doa. Kalau imam baca doa selepas sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Cukup lah, tuan-tuan. Rasanya tuan-tuan pun seronok. Cepat doa, cepat habis. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Rezeki, berkat, panjang umur, badan sehat, kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ulama sepakat semua, apa kebaikan hari akhirat? Syurga. Ini selalu kita minta. Kita minta nak masuk syurga. Wa qina azaban nar. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Cukup menjadi kesimpulan segala doa. Tuan-tuan duduk saja-saja, ataupun naik basikal ke, naik motor ke, saja-saja, tak tahu nak buat apa, mulut
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anywhere, anytime, di mana saja kita berada, bila-bila masa saja. Jangan dalam tandah sudah, tuan-tuan. Duk ada tandah Rabbana atina fid dunya hasanah, jam, tuan-tuan. Ni banyakkan kita baca doa tu. Mudah-mudahan akhirat besok Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga berkat kita selalu minta dengan Allah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita masuk pada kutaib kita, tuan-tuan. Buku kecil adab-adab di media sosial. Huraian adab-adab Islam dalam perhubungan di media sosial sebagai panduan menentukan aulawiyat dalam kehidupan muslim. Buku ni telah dikarang oleh Dr. Muaz Said Hawa. Dr. Muaz Said Hawa seorang pensyarah di satu universiti di Jordan, dan dia merupakan imam dan khatib Masjid Awwabin Jordan. Dr. Muaz ni juga, tuan-tuan, anak kepada ulama besar, iaitulah Syekh Said Hawa alaihi rahmatullah. Dia seorang ulama yang besar, tuan-tuan. Nanti akan datang, kita akan jumpa nanti biodata dia. Muqaddimah malam ni, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca setakat sempat lah, tuan-tuan. Manusia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Ini mula-mula sekali. Lepas tu muqaddimah tadi anda baca, tuan-tuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kita ke dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di dunia ini untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada tujuan lain, tuan-tuan. Bukan nak jadi hamba kepada pangkat, bukan nak jadi hamba kepada harta, bukan nak jadi hamba kepada sesama manusia. Sebagaimana dulu pernah berlaku, manusia menyembah Fir'aun. Manusia menyembah Fir'aun, sembah manusia. Ada setengah sembah pokok, ada setengah sembah batu, ada setengah sembah syaitan, sembah hawa nafsu, sembah duit. Duit itu Tuhan. Kalau tak ada duit, mati kita. Ayat simple, tak ada duit, mati kita. Kita terlupa yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak senaraikan di muka bumi ni, orang yang menyembah selain daripada Allah ni banyak sangat. Sembah matahari. Ada dalam surah Ibrahim, tak silap, Allah Ta'ala cerita umat terdahulu, bila keluar matahari, dia orang tengok, dia orang teruja tengok matahari, dia orang kata, inilah Tuhan kita. Dia sembah, sembah sampailah terbenam matahari, hilang. Waktu maghrib hilang. Sedih. Tuhan kita hilang. Naik bulan pula. Naik bulan, inilah Tuhan kita. Bulan pula lah. Tadi sembah matahari, ni sembah bulan pula. Allah. Dan dalam banyak-banyak tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita terlupa. Dalam banyak-banyak manusia menjadikan sembahan ini, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah lembu. Kita nak raya korban, tuan-tuan. Antara hikmah raya korban, dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Sebab kesesatan Bani Israel, mereka menyembah lembu. Mereka menyembah patung anak lembu yang telah dicipta, yang telah dibuat oleh, yang telah dibawa oleh Musa Samiri. Nama Musa juga. Patung anak lembu.
Allah Subhanahu wa ta'ala nak hapuskan ajaran sesat ni, sembah lembu ni, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bagi tahu Bani Israel supaya sembelih lembu sebagai simbol untuk menghapuskan agama sesat ni. Tu. Jadi kita tak lama lagi nak sambut raya korban, tuan-tuan. Kalau tak silap masjid kita ni berapa ekor? 25 ekor lembu. Seekor untuk akikah. 25 ekor, tuan-tuan. Jadi sambil-sambil kita sembelih, kita tengok sembelih lembu tu, tuan-tuan, kalau kita ingat cerita Nabi Musa ni, sembelih lembu tu isyarat nak mengatakan kepada kita, nak menyatakan pada kita, tuan-tuan, lembu bukan Tuhan. Lembu bukan Tuhan. Jadi tak sepatutnya kita sembelih tak sepatutnya kita menjadikan lembu sebagai bahan sembahan. Kan? Binatang yang tak ada akal, tuan-tuan. Kan? Ada juga, tuan-tuan, satu lagi teringat. Ulama sebut ada juga manusia yang sembah, minta maaf sebut, tuan-tuan, ni sebab ada dalam sejarah. Ada juga sebahagian manusia menyembah kemaluan perempuan. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab apa alasan dia? Sebab inilah tempat keluarnya manusia. Jadi kita patut sembah la ilaha illallah. Yang sembah lembu tu satu hal lah. Kan? Sembah kemaluan. Allahu Akbar. Ini ajaran-ajaran sesat, tuan-tuan. Banyak sebenarnya kalau kita nak senaraikan ajaran sesat daripada dulu sampai sekarang. Termasuk Bon Odori itulah. Bon Odori apa? Bon Odori ke apa? Tarian syirik, tuan-tuan. Ajaran sesat. Allahu Akbar. Jadi peringatan dalam mukaddimah buku ni, tuan-tuan, walaupun buku ni adab-adab di media sosial, tapi mukaddimah dia, tuan-tuan, sangat-sangat cantik. Manusia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Manakala dunia ini pula diciptakan sebagai tempat untuk kita menyemai segala amalan dan perbuatan yang bakal dituai kelak, sama ada dosa ataupun pahala. Dunia, Allah Ta'ala jadikan kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan, untuk kita menyemai amalan kita, tuan-tuan. Berdasarkan ayat tadilah, kita nak pastikan apa saja kita buat kat dunia ni semuanya dikira ibadah. Makan kita dapat pahala, tidur kita dapat pahala, kita duduk dalam majlis ilmu ni lebih lagi dapat pahala, berjalan kita dapat pahala, pakai baju dapat pahala, semua kita dapat pahala. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Kan? Setiap kali kita bertasbih, pahala. Duduk mana-mana pun saja-saja, tuan-tuan sebut Subhanallah, pahala. Lepas tu tuan-tuan sebut pula Alhamdulillah, pahala. Sambil kita duduk jalan tu, tengok kawan kita jauh, kita pun angkat tangan. Kita nak bagi salam jauh sangat, kita sekadar angkat tangan, senyum, pahala. Senyum, pahala. Bagi salam, pahala. Kan? Pahala. Allah. Tempat kita menyemai segala amalan kita, tuan-tuan. Bukan kita saja, tuan-tuan, kita jangan lupa jin pun sama juga. Jin ada persamaan dengan kita. Kita manusia ada muslim, ada kafir. Jin pun sama juga, dia ada muslim, dia ada kafir. Ni boleh jadi anda duk perhati-perhati kebanyakan tempat-tempat kuliah. Pengalaman lah kita kuliah merata-rata ni, biasa-biasanya kat tengah ni kosong. Kenapa, tuan-tuan? Sebelah ni kosong, kat tengah ni kosong. Kenapa? Boleh jadi ada jin Islam. Itu yang tuan-tuan tak berani duduk tu. Jin Islam dia suka duduk dalam majlis ilmu manusia. Jin Islam dia suka semayang berjemaah dengan manusia.
Ada sekali satu tempat di Malaysia, nak tak pasti kat mana tuan-tuan, sembahyang subuh, solat Jumaat, pagi Jumaat, imam baca surah Sejadah, satu masjid. Yang hadir 3-4 orang je. Bila nak sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan, amin tu macam solat Jumaat, amin. Lepas tu tengok kiri kanan kan, makmum imam sekali belah lari tuan-tuan, tak ada habis mayang. Terkejut, lain macam suara daripada mana. Yang datang sembahyang subuh 2-3 orang. Tu nak kata ni biasa ada pengalaman. Ramai dah yang ada pengalaman. Dia sembahyang seorang, dia ingatkan dia sembahyang seorang, rupanya ada orang nak berjemaah dengan dia kat belakang. Atau jin Islam. Jin Islam. Jadi kita jangan duk kata sangat kat jin ni. Kita kata jin ni kafir belaka, tak kena tuan-tuan. Ada juga jin Islam. Kalau kata jin kafir tu syaitan lah tuan-tuan. Syaitan dia tak ada syaitan Islam. Syaitan kafir belaka. Syaitan kafir belaka. Tu. Dan kita tuai amalan kita tuan-tuan di dunia ini sama ada dosa ataupun pahala. Allahu Akbar. Hidup kita tuan-tuan, di mana saja kita berada, apa saja kita nak buat, mesti kita kena fikir dosa pahala, dosa pahala. Aku buat ni dapat dosa ke pahala? Kalau aku buat ni dapat dosa ke pahala? Dosa pahala, dosa pahala tak pernah lari dalam hidup kita. Dan satu lagi sebagai tambahan juga tuan-tuan, hidup kita ni tak boleh lari dengan 5 hukum. Ingat lagi seorang kawan pesan ni, masa belajar dulu sampai sekarang ingat. Dia sebut hidup kita tak akan boleh lari daripada 5 hukum. Sama ada wajib, ataupun sunat, ataupun harus, ataupun makruh, ataupun haram. 5 ni. Kita buat apa-apa pun tuan-tuan mesti kena dengan 5 ni. Salah satu. Boleh jadi kena dengan wajib, ataupun boleh jadi terkena dengan sunat, ataupun boleh jadi terkena dengan harus, ataupun boleh jadi terkena dengan makruh, ataupun haram. Na'udzubillahi min zalik. Tidak akan terlepas. Ni tuan-tuan. Bagi yang sedar akan keutamaan dalam kehidupannya, mereka pasti tidak akan sekali-kali mensia-siakannya, melainkan pada perkara yang mendatangkan manfaat buat agamanya, meskipun secara dasarnya ia berkait dengan urusan dunia, mencakupi waktu berhibur dan selainnya. Tu sikit dah tu, dia nak masuk dah tu dengan media sosial. Dia nak highlightkan satu kalimah yang sangat berkait dengan apa yang kita pakai sekarang ini, handset dan sebagainya, dengan kalimah sia-sia. Tu kita akan ingat sepanjang kita baca buku ni, kita akan ingat sia-sia. Dan perkara yang mendatangkan manfaat. Ni Ana bagi tahu terus dah tuan-tuan. Takut-takut selepas ni tak ada peluang. Maknanya handset yang kita ada sekarang ni, media sosial yang kita ada sekarang ni, ada manfaat ke tidak? Tu dia sebut dah sikit. Manfaat untuk diri sendiri, sama ada untuk diri sendiri ataupun lebih lagi untuk agama kita. Walaupun benda ni kalau kita katakan benda ni dunia semua. Urusan dunia juga kadang-kadang membantu kita untuk mencapai matlamat akhirat. Tak kala kita berbicara berkenaan media sosial, tidak dapat dinafikan lagi bahawa ia seolah-olahnya menjadi suatu kemestian pada hari ini. Memanglah tuan-tuan, kalau kita bersembang dengan orang, dia kata saya tak ada WhatsApp, lain macam rasa tak ada WhatsApp. Ada dalam masjid ni tak ada WhatsApp.
Kita hampir-hampir tak percaya rasa. Ya betul kau tak ada WhatsApp, kita tengok atas bawah kan. Ya ke kau ni tak ada WhatsApp? Aku pakai SMS je. Payah tu tak tuan-tuan nak jumpa orang macam tu. Ketinggalan zaman boleh jadi kan. Satu kemestian. Tak boleh nak lari, tak boleh nak elak. Allahu Akbar. Macam handset lah kan. Macam handset. Kalau kita tengok seseorang tu dia tak ada handset, lain macam kan. Tak boleh nak percaya rasa. Tak ada handset. Pelik. Bahkan jika dimanfaatkan dengan betul, pasti menjadi medium yang sangat baik dan bermanfaat bagi agama. Bahkan ada ketikanya menjadi lebih tajam daripada mata pedang dalam menyebarkan risalah Islam. Subhanallah. Kan? Kalau betul-betul dimanfaatkan handset yang kita ada, media sosial yang kita ada, Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, tak kena gaya tuan-tuan, lebih tajam daripada mata pedang dalam menyampaikan risalah Islam. Ini mukadimah dia sebut. Kan? Lepas tu tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir contoh Facebook, bukan semua benda kita boleh tulis. Bukan semua benda kita boleh tulis. Kadang-kadang kita kena fikir kalau kita tulis ni mungkin akan mengguris hati orang lain. Lepas tu kita nak kena fikir, kita nak share apa-apa perkongsian kita dalam media sosial, mesti memberi manfaat pada kita, memberi pengajaran, peringatan pada orang lain. Bukan semua benda nak share. Hari ni saya bergaduh dengan suami. Jam tuan-tuan, tulislah Facebook. Lepas tu beratus berpuluh komen. Orang perempuan kan, banyak dah kes macam ni. Orang perempuan, dia tak boleh nak kawal perasaan dia, dia meluah dalam Facebook. Lepas tu berpuluh beratus komen tu semua lelaki. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalim. Ini zaman fitnah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau bercerai. Lagi ya tuan-tuan, kalau bercerai, Allah. Tapi dia nak highlight kat sini tuan-tuan, risalah Islam tu lebih penting lagi. Risalah Islam tu. Di sebalik hakikat tersebut, sememangnya diakui bahawa medium ini turut mengundang pelbagai kesan negatif kepada manusia, sehingga kan terleka dalam menumpukan perhatian terhadap kewajipannya yang lain. Ini kita kena ambil betul-betul perhatian tuan-tuan. Kadang-kadang media sosial ini tuan-tuan menutup manfaat-manfaat yang ada. Kita kadang-kadang kita melihat kemudaratan, keburukan itu lebih banyak tuan-tuan. Kesan-kesan negatif sangat-sangat banyak. Allahu Akbar. Kalau kita tengok 2-3 hari lepas tuan-tuan, ni media sosial ni, media sosial, ustaz-ustaz bergaduh. Ustaz-ustaz bergaduh dalam media sosial. Allah, kita yang bukan ustaz ni macam mana tuan-tuan? Pening kepala. Banyak dah kes gaduh ustaz-ustaz ni. Isu macam-macam isu. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok apa yang berlaku tuan-tuan, ni di antara kesan negatif. Berlakunya perpecahan umat Islam. Umat Islam jadi bergaduh. Kita tengok komen-komen apa semua dengan maki hamunnya, dengan perkataan kesatnya, dengan Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan. Sampai lupa kepada kewajipan-kewajipan sendiri. Lebih-lebih lagi kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kata, Facebook selalu baca, tapi Quran, tuan-tuan tak adil tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan buka Facebook, tapi tuan-tuan tak buka Quran. Tak adil. Orang putih kata apa? Not fair ke apa? Betul tuan-tuan?
Anak kena belajar dengan jemaah Masjid Utara Mansara ni. Anak tak reti sangat bahasa Inggeris. Kita kadang-kadang kena tanya, takut silap. Tak adil tuan-tuan. Hari ni banyak tengok Facebook, tapi Quran tak tengok. Lain macam tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan kena lawan jugalah perasaan tu. Rasa salah, aku tengok Facebook, aku tengok Twitter, berapa kali tengok WhatsApp, tapi Quran tak sempat buka. Quran tak sempat buka. Allahu Akbar. Ini yang kita takut tuan-tuan. Ini yang kita takut. Malah yang lebih dirisaukan ialah jika ia kian membarah dan memberi kesan terhadap hubungan seseorang hamba dan Tuhannya. Ni bagi kesan yang buruk di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut tuan-tuan. Dengan adanya kemodenan ni tuan-tuan, handset ni. Tuan-tuan tengok handset ni. Kalau kita renung lama-lama tuan-tuan, kadang-kadang kita takut. Sebab kadang-kadang dengan handset ni hubungan kita dengan Allah retak. Dengan sebab ni makhluk Allah ni satu ni, makhluk baru berapa tahun ni. Dengan sebab makhluk ni kita jauh daripada Allah. Sepatutnya makin dekat dengan Allah, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan nak buat keputusan, saya tak nak pakai handset, saya nak masuk dalam hutan lah, bersuluk dalam gua, lain macam pula rasa. Uzlah. Dia buang handset apa semua, dia tinggal kemewahan dunia, pergi ke bukit-bukit, gunung-gunung, duduk dalam gua betapa. Allah, tu lain macam pula tuan-tuan. Kalau pergi betapa macam tu, nak sembahyang jemaah macam mana tuan-tuan? Sembahyang jemaah 40 orang. Itu ulama petikaikan uzlah tu. Pergi uzlah ke bukit, ke gunung-gunung, masuk gua dan sebagainya. Habis solat jemaah macam mana? Solat berjemaah harian ni tahan sikit. Solat jemaah, Allahu Akbar tuan-tuan. Kita hidup di akhir zaman ni ibarat ni, pakai handset pun tak kena, tak pakai pun tak kena. Ibarat telan mati mak, luah mati ayah. Telan pun ada masalah, luah pun ada masalah. Allahu Akbar. Susah kita hidup di akhir zaman ni tuan-tuan. Kita duk fikir sebelum ni handset, sebagai contoh, handset makin moden makin mudah hidup kita. Makin moden makin mudah. Rupa-rupanya berlaku sebaliknya, makin moden makin menyusahkan kita, makin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini di-highlightkan hubungan kita dengan Allah. Sampaikan ada sebilangan yang terlalu mengambil mudah dan menganggap satu-satu dosa adalah perkara yang biasa sahaja. Na'udzubillahi min zalik. Abdullah ibn Mas'ud pernah menyatakan, ini satu hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang beriman itu melihat dosanya seperti seorang yang duduk di bawah sebuah gunung dalam keadaan takut gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang munafik melihat dosanya itu seperti seekor lalat yang sekadar hinggap di atas hidungnya, lalu dia halaunya tanpa rasa apa-apa. Ini perbandingan di antara orang beriman dan orang munafik. Orang beriman bila mana dia buat dosa tuan-tuan, dia rasa macam dosa tu macam gunung yang besar nak hempap dia. Tu orang beriman. Takut Allah. Bersalah. Lepas tu tuan-tuan, kita kena kekalkan perasaan tu. Buat dosa, kita kena kekalkan perasaan. Allah, rasa tak seronok, rasa takut, rasa bimbang. Yang kita tak nak, na'udzubillah min zalik, munafik ni. Buat dosa tak rasa apa-apa.
Dia fitnah orang, dia maki hamun orang, dia kutuk orang, ngumpat dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Tapi tak rasa apa-apa. Ya. Masuk atul. Tunggu bunyi. Allahu Akbar. Ini perbandingan di antara orang beriman dan orang munafik. Cantik Nabi sebut, tuan-tuan. Orang beriman tadi gunung, nak hempap. Dia rasa bimbang, dia rasa takut. Orang munafik, dia rasa dosa dia buat tu macam ibarat lalat singgah kat hidung dia. Lepas tu dia halau gitu. Ataupun dia gerak gitu, muka lalat lari. Dia rasa gitu lah dosa. Tak ada apa. Allah. Itu yang keluar perkataan tu. Kita ni dosa banyak macam mana pun, selagi mana kita orang Islam, masuk syurga juga. Ayat tuan-tuan. Okey ayat tu. Okey ke ayat tu? Kita ni dosa banyak macam mana pun, selagi mana kita orang Islam, kita masuk syurga juga. Boleh ayat macam tu, tuan-tuan? Bahaya ayat tu. Ayat macam tak ada masalah buat dosa. Kan? Na'udzubillahi min zalik. Memang betul lah, selagi mana kita beriman pada Allah, selagi mana kita tak murtad, selagi mana kita orang Islam, dosa banyak macam mana pun memang masuk syurga juga. Tapi tak tahu berapa lama diazab oleh Allah dalam neraka, tu yang kita takut tu. Boleh keluar pula ayat, tak apa, kita duduk dalam neraka tak lama pun, akhir sekali masuk syurga juga. Oh, jadi nak rasa masuk neraka. Allahu Akbar. Api dunia pun kita tak tahan, tuan-tuan. Lepas tu ulama pesan satu pesanan yang menarik. Jangan bercita-cita nak masuk neraka. Jangan bercita-cita nak masuk neraka. Tak sedar diri kita ni. Api neraka ni warna hitam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam satu hadis Nabi cerita sallallahu alaihi wasallam, ahli neraka, tuan-tuan, ahli neraka diazab dalam neraka. Kita ambil dia, keluarkan dia daripada neraka, letak dalam api dunia. Dia boleh tidur. Dia boleh tidur. Tuan-tuan boleh bayang nak kata api dunia yang kita kata panas tu, tuan-tuan, ahli neraka boleh tidur. Allahu Akbar. Macam mana api neraka? Jangan bercita-cita nak masuk neraka. Kan kita selalu doa, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Kita letak 10 saat depan lighter, tuan-tuan, pasang lighter, letak jari 10 saat. Bukan kata 10 saat, 5 saat pun kita tak tahan dah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita sambung sikit lagi selepas azan, insya-Allah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah sikit lagi tuan-tuan, nak baca laju sikit. Kita nak habiskan muqaddimah malam ni insyaAllah. Justru risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Dr. Muaz Said Hawa ini cuba menyingkap sedikit sebanyak kesan dan implikasi media sosial mutaakhir ini yang dilihat lebih menjurus kepada keburukan. Ini yang dia sebut tuan-tuan. Dan kalau kita fikir-fikir pun memang banyak menjurus kepada keburukan. Manfaat terlalu sedikit sangat. Macam kita baca Quran dalam handset lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya anak, mana lebih baik baca Quran mushaf ke baca Quran dalam handset? Tuan-tuan? Quran mushaf dalam handset ni bahaya. Dia banyak gangguan. Jaranglah di kalangan kita ni baca Quran dalam handset dia tutup data. Tak kata tuan-tuan lah, kita sendiri pun tengah baca tu pap keluar notification Facebook. Tengah baca satu ayat pap keluar WhatsApp. Jadi banyak keburukan tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalaulah tuan-tuan kita semua boleh usaha media sosial yang kita ada sekarang ni, kita boleh manfaatkan semaksimal mungkin, itu yang terbaik. Tapi satu benda juga kita kena fikir tuan-tuan. Contohlah kita selalu share dalam Facebook benda yang baik. Selalu share. Tapi Quran tak ada baca. Uish. Kuliah tak sempat dengar kuliah. Tak boleh, Ustaz sibuk ni. Sibuk post dalam Facebook. Masalah juga. Online. Itulah. Online kan. Tak apalah, online tu dia special sikit kan. Cuma duk sibuk. Kalaulah alasan kata sibuk posting perkara baik dalam Facebook, daripada pagi sampai malam, Quran tak sempat nak baca. Tu nak kena fikir juga. Sibuk duk pagi-pagi, sibuk duk main Facebook, duk main WhatsApp, semayang duha tak ingat. Tuan-tuan ingat anak sebut ni untuk anak juga yang bercakap, kalau boleh jangan tinggal solat duha 2 rakaat. Rahsia nak jemput rezeki tuan-tuan. Solat duha ni dia bayar sendi. Ada berapa sendi? Berapa sendi kita? 360 lupa dah. Solat duha kan? Dalam mazhab Hanafi solat duha sampai 6 rakaat. Dia tak ada had sebenarnya. Tak ada had. Solat duha boleh berapa rakaat? Silakan tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini disebut lebih menjurus kepada keburukan di samping cuba memberi kesedaran umum tentang tanggungjawab sebenar seorang Muslim terhadap waktu. Allahu Akbar. Waktu ni lah. Waktu habis masa dengan WhatsApp. Allahu Akbar. Kan? Kemudian keluarga. Sibuk kita dengan media sosial sampai tak ada masa dengan keluarga. Tak ada masa dengan keluarga. Kerja dan agama. Agama tadilah tuan-tuan. Yang semakin diabaikan agar kembali semula kepada tabiat seorang Muslim yang sepatutnya menjadi amalan. Kalau kita ingat-ingat balik tuan-tuan, kita compare sekarang dengan dulu. Kita dulu. Macam kanak-kanak sekarang ni kan, zaman kita dulu main guli, main Allah, apa tu, orang Kelantan panggil decok. Kita tak ingat bahasa luar. Maka permainan sehat lah ke tuan-tuan, kita kecil-kecil dulu. Tapi zaman generasi anak-anak kita ni, kita kata generasi Y ke apa, semua handset semua tuan-tuan.
Kalau tak handset, tablet. Tenggelam habis. Bola, sepak takraw. Alhamdulillah Masjid Kota Damansara ni lajnah pemuda sangat hidup kan. Tak lama lagi ada takraw kan. Futsal lah apa, macam-macam. Payah nak jumpa masjid yang unik, lajnah pemuda dia hidup. Susah tuan-tuan, susah. Yang hidup lajnah tua. Lajnah petua hidup, lajnah pemuda tak hidup. Ada satu masjid tu di Kelantan tuan-tuan, dia anjurkan, pihak masjid anjurkan futsal. Budak-budak muda ramai lah tertarik dengan tengok hadiah apa semua kan. Jadi bila selesai main kalah mati pun macam-macam lah, anak tak kerti kak. Bila selesai perlawanan futsal, imam kata, jadi penyampaian hadiah kita akan buat kat masjid selepas solat isyak. Jam habis ya, remaja-remaja. Allah, nak hadiah punya pasal, datanglah masjid semaya isyak berjemaah, lepas tu dapat hadiah. Takkan dia datang saja tuan-tuan, mesti nak kena semayang isyak. Kalau buat futsal, bagi hadiah kat padang futsal, memang tak datang masjid dah kan. Cuma nak ceritanya tuan-tuan, permainan macam ni tenggelam dah dengan media sosial. Kalau tuan-tuan pergi kedai handset, tak kena gaya salesman tu, penjual handset tu, dia kata, bang, beli handset ni. Handset ni kalau main game memang sesuai. Dia awal-awal lagi dia promote kita main game. Dia ingat kita kaki main game. Pasal baru beli handset ni tu yang share. Dalam hati kita, sampai hati kau ni promote aku main game. Bateri, sebab kita tanya bateri berapa ribu bateri? 4,000, 5,000. Ni memang sesuai main game. Main game tuan-tuan. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu kita kalau boleh, kita hidup zaman sekarang ni, kita nak kembali balik tabiat lama dulu kita. Tabiat yang baik. Dulu kalau tuan-tuan ingat balik zaman kita tak ada handset, macam mana kita? Seronok fikir-fikir sekali rasa macam nak kembali balik zaman tu. Zaman tu kita cari rumah, kita cari tempat kita nak pergi, kita tanya-tanya orang je, tahu tak tempat ni? Mana? Abang pergi straight, abang masuk kanan. Sekarang ni tak ada dah gitu. Sekarang ni, bang, Waze. Kalau tak ada Waze, map. Nanti saya share lokasi. Zaman sekarang tak ada dah. Dulu sehat tuan-tuan. Kita pergi mana-mana, kita tanya orang tu interaksi, kenal orang. Assalamualaikum bang, saya nak tanya abang, kat mana IKEA contoh tuan-tuan ni. Kat mana IKEA? Okey gini, abang keluar ni abang U-turn straight lepas tu jumpa traffic light ke kiri contoh. Benda ni tenggelam. Kalau tak kena gaya tuan-tuan, kita nak bina hubungan, nak kenal, nak cakap Assalamualaikum bang, IKEA kat mana? Alah, abang buka je handset, tekan dalam map tu IKEA. Allahu Akbar. Sungguh tuan-tuan, kita fikir-fikir kan. Allahu Akbar. Gitulah. Selain itu, beliau juga memberi garis panduan tentang kaedah bermuamalat yang sepatutnya, terutamanya apabila ia dijadikan medium menuntut ilmu agar ia benar-benar bermanfaat, bukan sekadar perkongsian yang tiada manhajnya sehingga menjurus kepada sesuatu yang sia-sia. Akhir kalam, semoga Allah memberkati usaha mulia Syekh Dr. Muaz, dan semoga Allah memeliharanya dalam menyedarkan masyarakat yang kian lalai dan menjauh daripada petunjuk Islam yang hakiki. Mudah-mudahan karya ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pembaca budiman sekalian, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Dia berakhir dengan kata-kata, didiklah diri supaya tidak meninggalkan media sosial tanpa nasihat menasihati serta menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar bagi yang mampu. Maknanya kita nak unsur yang penting dalam media sosial ni saling nasihat menasihati.
nasihat. Kemudian ada unsur yang sangat baik, iaitu amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang buat baik kan. Dalam masa yang sama kita cegah, kita cuba sedarkan masyarakat kemungkaran-kemungkaran yang sedang berlaku sekarang ni. Macam sehari dua ni kita duk bincang tentang tarian syirik tu lah, Bon Odori tak silap tulis simple je dalam Facebook, Bon Odori ni diharamkan dalam ajaran Islam. Cukup kan? Gitu tuan-tuan, sebagai contoh. InsyaAllah panjang umur, ada peluang, ada masa kita akan sambung lagi kitab ni untuk siri-siri akan datang lah, insyaAllah. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang kurang, kelemahan diri sendiri, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma